Assalamualaikum, saya Idi dan salam Jumaat. Saya akan menceritakan kembali cerita misteri seram dan juga sejarah. Kita mulakan dengan solawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sholaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidun Majid. Aku terleka dengan nikmat dunia. Ini kisah sahabat Nabi yang tertangguh pengampunannya. Kita mulakan cerita. Sinar mentari cukup terik di sepanjang bulan Rejab itu. Sesekali Ka'ab bin Malik mendongak ke langit. Namun masih belum ada tanda-tanda panas akan redup. Ka'ab melihat sekeliling dan juga melihat hasil tanamannya. Semuanya sedang masak ranum. Sayang jika ditinggalkan begitu sahaja. Takut-takut jika ada orang yang mencurinya. Ternakan peliharaan pun sedang subur membiak dan perlukan penjagaan yang rapi. Ka'ab tahu tidak lama lagi dia akan dapat menikmati hasil tanaman dan juga ternakannya. Tiba-tiba hadir satu perasaan dalam diri Ka'ab. Malas pula hendak membeli barang-barang keperluan perang. Getus hatinya. Berat hati Ka'ab, tapi dia harus melakukannya sebagai persiapan setelah mendapat perkabaran dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang persiapan yang sedang dilakukan tentara Muslimin bagi memerangi tentara Rom. Pagi itu, Ka'ab pergi ke kota untuk membeli kelengkapan perang. Entah apa yang dilakukan oleh Ka'ab sehingga ke petang hari. Dia langsung tidak membuat sebarang persiapan. Sekembalinya Ka'ab dari kota, didapati rombongan Rasulullah bersama tentara muslimin sudah pun berangkat ke medan peperangan. Mata Ka'ab melihat liar sekelilingnya. Yang kelihatan hanya kanak-kanak, kaum wanita dan juga lelaki yang sudah uzur. Tiba-tiba air mata pun mengalir di pipinya. Apa alasan aku kepada Rasulullah, sedangkan aku tidak punya keuzuran, tapi sengaja melengah-lengahkan persiapan sehingga aku tertinggal, kata Ka'ab dalam hatinya. Ka'ab mundar-mandir, memikirkan nasib dirinya. Dia gelisah tidak tentu arah dan mula memikirkan tentang kedustaan yang telah dilakukannya. Suatu pagi, Ka'ab mendengar pasukan Rasulullah sudah pulang dari medan peperangan. Ka'ab segera pergi menemui Rasulullah, namun tidak berani untuk menegur. Dia sekadar memerhati baginda yang ketika itu sedang sholat. Ka'ab memang sudah arif dengan kebiasaan Rasulullah yang akan mengerjakan sholat sunat selepas pulang dari medan peperangan. Selepas itu, seorang demi seorang lelaki menemui Rasulullah. Ka'ab melihat 80 orang lelaki pulang selepas berjumpa Rasulullah. Mereka menerima pengampunan kerana tidak turut serta dalam medan peperangan atas alasan yang munasabah. Kemarilah, panggil Rasulullah kepada Ka'ab. Baginda bertanya, apa yang menyebabkan engkau tidak ikut? Bukankah engkau telah membeli haiwan tungganganmu? Dengan rasa takut, Ka'ab menjawab, tidak. Demi Allah, aku tidak memiliki alasan apapun. Demi Allah, aku tidak pernah lebih kuat dan lebih berlapang dada berbanding ketika aku tidak ikut bersamamu dalam peperangan ini. Ka'ab hanya tunduk, tidak berani memandang wajah kekasih Allah itu. Dia sedar sudah terleka dengan nikmat dunia, diuji dengan tanaman yang sedang masak ranum dan juga ternakan yang sedang membiak, membuatkan kekentalan hatinya luntur untuk turut sama berjuang di medan perang bersama Rasulullah. Adapun yang ini telah berkata jujur,
Berdirilah sehingga Allah memberi keputusan kepadamu, ucap Rasulullah. Ka'ab sedar kata-kata itu tanda dia sedang dihukum. Sejak itu, tiada sesiapa pun yang bertegur sapa dengan Ka'ab, termasuklah anak saudara yang disayanginya. Setelah 40 malam pemulauan ke atas diri Ka'ab, datanglah utusan Rasulullah meminta untuk tinggal berasingan daripada istrinya selama 10 hari. Ketika itu, Ka'ab benar-benar sendirian, terasing daripada masyarakat, termasuk istrinya sendiri. Semasa sedang duduk bertafakur selepas solat subuh, Ka'ab terdengar suara dan juga seruan dari puncak gunung Salah. "Wahai Ka'ab bin Malik, bergembiralah," kata suara itu. Ka'ab serta-merta sujud syukur kerana pengampunan Allah telah tiba. Orang ramai juga datang mengkabarkan berita gembira itu kepada Ka'ab. Lantas Ka'ab bergegas ke masjid bertemu dengan Rasulullah, yang ketika itu dikelilingi para sahabat termasuk Talha bin Ubaidillah yang sedang berdiri menyambut kedatangannya. Di hadapan Rasulullah, Ka'ab berjanji akan menyerahkan semua harta kepada jalan Allah sebagai tanda taubatnya. "Wahai Rasulullah, Allah telah menyelamatkan diriku kerana aku berkata benar. Setelah aku bertobat, selama sisa usiaku, aku tidak akan berkata selain yang benar." Kata Ka'ab, ternyata harta dan nikmat dunia itu begitu mudah membuatkan hati dan mata manusia menjadi buta. Semoga kita terhindar daripadanya dan sentiasa sedar seperti mana Ka'ab bin Malik. Nota: Ka'ab bin Malik salah seorang sahabat Rasulullah SAW daripada kaum Ansar, juga si penyair yang memperolehi keampunan sewaktu tamat perang Tabuk. Golongan muslimin yang tidak ikut perang telah memohon keampunan daripada Rasulullah. Kesemuanya diberi keampunan kecuali 3 orang. Salah seorang daripadanya ialah Ka'ab bin Malik. Mereka dihukum dengan dipulaukan sehingga taubat mereka akhirnya diterima Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menerima pula taubat 3 orang yang ditangguhkan penerimaan taubat mereka, sehinggalah apabila bumi yang luas ini terasa sempit kepada mereka kerana mereka dipulaukan, dan hati mereka pula menjadi sempit kerana menanggung duka cita, serta mereka yakin bahawa tidak ada tempat untuk mereka lari dari kemurkaan Allah melainkan kembali bertaubat kepadanya. Kemudian Allah memberi taufik serta menerima taubat mereka supaya mereka kekal bertaubat. Sesungguhnya Allah dialah penerima taubat lagi Maha mengasihani. Surah At-Taubah 118. Cerita sampai di sini. Jangan biarkan hidup anda diselubungi misteri. Ada salah dan silap, saya minta maaf. Ada tersasul kata, saya minta maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita jumpa lagi.